Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah. Kita dapat berjumpa pada malam yang mulia ini 20 Ramadan kan. Insya-Allah tiada nikmat yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini melainkan nikmat yang kita kecapi, iaitu nikmat hidup. Di mana nikmat hidup ini kita betul-betul memahami bahawa itu adalah kepunyaan Allah dan hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hidupnya kepunyaan kita. Bila kita berpegang kepada akidah ini, maka kita tidak akan mempersekutukan Allah. Kita akan terus berada di dalam mentajalikan dalam hidup kita masing-masing ini adalah hak Allah 100% yang akan menunjukkan ataupun mengesahkan cerita-cerita dia. Jadi hidup yang dikurniakan pada kita semua ni, iblis, malaikat berjuta-juta, manusia, apa pun semua dalam chip tu dia letakkan adalah sesuatu cerita Allah. Dan kita tak ada apa-apa. Kita kata kita patung pun tak ada. Patung pun Allah suka planning daripada Allah Ta'ala. Yang dia suruh malaikat tu pergi buang-buang buat daripada tanah liat, buat air, api, angin, tanah, semua dia bancur tanah surga tu pun patung. Patung tu sendiri pun Allah Ta'ala punya. Jadi kosong, tak ada apa benda kita. Belum disebut apa? Al-ata 'alal insanu khinu min ad-dahri lam yakun syai'an mashkura. Belum disebut apa-apa. Jadi kalau kita duduk di situ belum, mengapa kita ni nak rasa kita mempunyai, memiliki, padahal kita tak ada apa-apa. Ini yang maknanya bila kita faham, baru kita akan dapat. Ini dia kata manusia ini adalah rahsia. Baru betul Allah tu bagi tahu, engkau manusia adalah rahsiaku, bukan engkau tu engkau tu tak ada. Yang ada pada engkau tu adalah rahsia aku. Tapi kalau kita tak duduk, tak faham ke situ, kita tak akan faham. Kita akan mengaku kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang mengangkat, kita yang semua, kita pengakuan tu akan datang. Bila pengakuan tu akan datang, kita jauh daripada Allah. Kita jadi manusia yang peminta-peminta. Kita jadi manusia yang selalu bersandar kepada sesuatu selain daripada Allah. Banyak perkara-perkara yang kita tak sedar, kita telah membuat akhlak-akhlak buruk dalam kehidupan. Tapi kalau kita rasa hidup ni kepunyaan Allah Ta'ala, kita tak nak jadi pembangkang, kita tak nak jadi pembalah, kita tak nak memprotes sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kita terus berlaku dalam kehidupan kita sesuatu yang melawan, maknanya tak puas hati. Tapi kalau kita faham, alhamdulillah, kita akan tengok apa yang terjadi adalah sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah. Kita nampak tangan-tangan perbuatan Allah, kita nampak. Sebab kita duduk dengan Allah. Semalam dah beritahu kita duduk ni menang, ni kalah. Lepas tu dia ni pula main pingpong, dia ni pula kalah, dia ni menang. Pulang balik dia ni. Jadi bila selesainya, kita duduk atas permainan. Kita nampak permainan dunia yang menipu kita. Kita nampak itu permainan. Padahal dunia ni bukan permainan. Dunia, akhirat, apa semua sebenarnya hidup aja kita bagi hidup. Ini bukan permainan. Ini menceritakan Allah punya cerita. Sebab kita tahu kita semua ni tidak ada. Dia nak ceritakan kisah iblis macam ni lah. Dia nak kisahkan apa malaikat gini.
penjaga pemikul aras, masing-masing ada dia punya. Tapi manusia, kenapa dia kata al-insanu sir, sesungguhnya manusia rahsiaku, dan rahsia tu tak lain daripada hebatnya kita ni bila Allah bagi tahu kita ni, maknanya Allah sendiri isytiharkan kita ni rahsia Allah. Padahal makhluk dia macam iblis, malaikat, itu tak disebut sebagai manusia yang khalaqanal insana fi ahsani, sebaik-baik disebut. Jadi kita kena faham, kita ni adalah Allah Ta'ala bagi tahu kita ni adalah tidak ada, tetapi yang ada pada kita ni adalah Dia. Jangan salah faham pula, si Haji kata kita ni Tuhan lah. Tak faham juga. Saya cakap maknanya kita tak boleh mengaku kita ni ada. Faham tak? Maknanya kalau dah tak ada, barulah kau tahu bahawa yang ada tu hanyalah. Itu kena faham lah bahasa saya tu. Janganlah edit-edit kan. Macam contoh ni, teh alia bila saya minum, baru saya tahu rupanya semua ni tidak ada. Rasa pun tak ada lah. Sebab apa? Bila saya dah minum tak ada, sebab apa? Siapa yang bagi rasa ni? Jadi yang ada siapa? Dia lah. Tapi kalau kita tak faham, mana boleh alia ni mesti alia siapa jadikan? Teh siapa jadikan? Teh ni air siapa jadikan? Semua dia ada, tak kau nampak dalam satu bahan ni, semua ni yang makhluk boleh buat. Cuba cerita, air manusia boleh buat? Janganlah. Maknanya bukan kita nak kata dia mengaku dia Tuhan, bukan. Kita nak bagi tahu benda ni tak ada. Kita semua tak ada lah. Pakaian kita adalah lah tak ada. Habis yang ada siapa? Dia lah nunjuk. Apa pun semua 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seisinya, baik yang halus, yang gaib, semuanya siapa pencipta dia? Tujuan apa diciptakan tu? Untuk supaya kita menafikan tu semua tak ada, kita semua tak ada. Yang ada adalah kisah-kisah nyatakan dia yang esa, bukan banyak. Ngisahkan tetap esa dia. Qul huwallahu ahad. Tak ada cerita kisah lain. Cuma kisah benar menceritakan dia. Bila kita tak duduk kat situ, nanti sesuatu yang jadi kalau baik, kita sesuatu yang buruk kita protes. Banyak. Sebab kita tak duduk. Tak duduk irji'i ilah. Bila tak duduk irji'i ilah rabbika, kita akan nampak baik, kita nak duduk kat baik. Bila duduk kan tak baik, kita protes. Jadi kat dunia ni, kalau kita dah duduk dengan Allah, pasti ada baik, ada buruk. Jadi kat mana pun kita posisi kita yang Allah dah letakkan skrip kan, waktu ke depan ni, itu qada dan qadar. Yang mustahaknya kita dengan siapa? Dia dah letakkan sini, inilah kena goyang-goyang lah, kena pukul ombak lah. Tersilap dia jadikan kita tersilap macam Adam, dia jadikan tersilap Adam. Minta ampun lah dia nak tengok. Apa dia pasal? Kan? Jadi kita tak puas hati, kita protes. Tu. Macam mana boleh jadi macam ni? Kita nak petikai. Itu lagi akan jadi perbalahan yang akan menyebabkan azab pada diri kita nanti. Yang kerugian azab lah. Jadi kita tengok proses penghidupan kita ni tadi, bermula kepahaman dekat situ. Kau hebat macam mana pun, kau apa pun kau posisi kau, kita tetap juga. Kau dibagi kaya ke, kau dibagi miskin ke, kau dibagi sederhana ke, kau nak bagi macam mana pun dia bagi, itu kita kena terima semula jadi. Itu yang terbaik untuk diri kita. Posisi tu, jadikan diri kita selalu dengan dia. Kalaupun dia bagi kekayaan penuh dengan di bumi ni kekayaan, tapi kita tak dengan dia, ada erti dia? Tak ada erti dia. Tapi kalau dia bagi sakit, macam-macam ujian, tapi kita tu dengan dia, bererti hidup kita. Jadi jangan pandang kepada sesuatu yang, kalau kita pandang kepada, semalam saya cakap sistem hierarki sistem hierarki ni maknanya kita dah tingkatan 3 naik tingkatan 5, tingkatan 5 naik dari terima sijil naik
diploma naik master degree lepas tu naik master naik last kali PhD. Udah PhD dia dah rasa dia tinggi dah. Kan pasti dia akan merasa gitu. Tapi bukan di bumi sini lah, tempat lain. Ya, tapi kalau sistem yang Rasulullah bawa daripada Allah Taala tu, dia tak ada sistem tu. Dia tak ada sampai bila dia baru belajar huruf alif pun tetap mengesakan dia tambah 6,665 ayat pun tetap dia mengesakan tetap tu juga. Dia tak boleh lari daripada dia punya ilahun wahid juga. Jadi Allah tu dia tak mandang pada banyak ke apa pun. Allah pandang tetap mengesakan tak, suci tak. Itu nilai kita. Tapi kalau dia tinggi belajar ilmu dia banyak, satu gudang kitab dia, tapi masih lagi ada sikit rasa kebanggaan dia, apatah lagi kalau banyak kan, sikit pun dah rosak. Jadi ibarat air batu jemur dengan di tengah panas, cair semua amalan-amalan ni. Jadi perhatikan kita kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga jangan sampai wujud keadaan dirimu. Wujud keadaan diri itu tadi yang akan mengundang pada perkara-perkara yang membawa kepada keinginan syahwat. Semalam ada tu tak terjawab, Abang Ashraf dia cakap apa, dia tanya kalau misal kata apa dia kata semalam, kalau dah lupa dah, tadi ingat. Bukan satu lagi. Bukan, dia kata 6,616. Kat mana ayat yang apa paling bagus sekali? Saya cakap tadi dalam Quran tu ada 6,665 ayat, 66 ayat ataupun lebih kurang lah gitu kan. Dia terhimpun dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim, terhimpun dia dalam huruf ba terhimpun dalam huruf titik, dan titik tu tak lain adalah noktah gaib Nur Muhammad. Titik Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tak lain daripada Nurullah tak lain daripada Zatullah. Jadi kita ada nampak lain lagi tak? Asal yang dinding penghabisannya adalah Nur Zat. Dialah punca dia, maka jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi titik gaib tu tadi. Titik gaib tu masuk jadi kalam titik pun nampak titik. Dari titik jadi huruf alif, kebar jadi huruf-huruf yang lain 6,000. Jadi adakah kita nampak yang lain ni selain itulah. Jadi yang paling mulia adalah titik yang kita kenal, iaitu itu berasal daripada titik Nur Zat Allah Ta'ala. Jadi itu tempat makrifat kita. Itu pasal makrifat tu dia ada tengah-tengah sini. Kelab dia keluar balik. Situlah pintu roh tu keluar tadi. Situ juga adalah pintu roh masuk. Nanti bila kita hidup ni, dia tak terasa macam dia keluar. Sebab dia hanya keluar waktu mimpi, waktu tidur je. Sebenarnya dia keluar ke mana pun, dia main kat dalam Rabbil Alamin kau juga. Dia main kat Rabbil Alamin dia. Sini ada Lauh Mahfuz, sini ada syurga, ada neraka dalam diri kita ni Allah jadikan. Ada Arasy Allah, ada makam Madinah, ada makam Nabi dalam diri kita. Semua ada. Tapi disebabkan kita, Allah suruh wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu Allah suruh perhati, kita tak perhati betul-betul. Kita kata perhati macam tu je. Mana boleh perhati gitu je. Kita kena perhati telik diri kita sampai tak ada diri kita. Bila tak ada tu baru dia bawa jalan. Lailatul Qadar tu masuk. Kita telik sampai tak ada diri kita, yang ada engkau sebenarnya Allah. Baru kau akan nampak di situ syurga, di situ neraka, di situ dalam diri kau tu tadi. Tu. Nanti bila kau dah biasa terkeluar, kau dah tahu semua ni semua hak Allah, kau akan keluar lah. Baru kau nampak diri kau masuk balik, bahawa dialah yang mengaun, dia yang membawa kamu kepada setiap perjalanan hidup tu, dia yang menentukan dalam kehidupan kita ni tadi. Kita masa ke depan satu saat mungkin kita tak tahu ke mana diri kita akan pergi. Tak? Jadi yang mustahaknya Allah Ta'ala kata apa-apa pun kau kena tetap merasakan aku je. Wa qada rabbuka ala ta'ala. Jangan ada kau merasa yang lain lagi. Itu ya Allah bagi poin dia ke situ. Sebab akunya tak pernah tinggalkan kau. Jadi mengapa kau harus dapat ilmu, kau dapat nikmat, kau nak tinggalkan aku?
Baru aku bagi nikmat hidup, kau dah rasa kepunyaan hidup tu kau punya. Kenapa cepat kau tak kembalikan balik? Kalau kau tak kembalikan balik hidup kau itu tadi, engkau akan rosak. Kau rasa engkau ada, Allah ada. Mana boleh? Wujud ada dua. Tak boleh pantang dia tu. Berlawan lah, ada dua kerajaan pula. Padahal bukan dua kerajaan pun. Engkau aja yang merasa di engkau. Padahal dia engkau mengaku engkau. Kau ni tak ada hidup, kau mengaku kau hidup. Lepas tu berlarutan. Lama-lama kau mengaku tu ana rabbukum a'la, macam Firaun. Aku Tuhan yang. Dia gunakan apa yang Allah bagi, dia rasa dia punya. Dia padahal dia tahu. Dia menutupinya benda. Sebab tu dia paksa pula orang tadi dengan paksaan. Kalau tak ikut sembah dia, dia bunuh. Dia gunakan pengaruh keuangan, pengaruh kekayaan dia untuk orang sujud pada dia. Dan dia ada kuasa menghidupkan, mematikan Firaun dia kata. Right? Jadi itu yang kita takutnya, kita ada berasa gitu, kita pun seperti makam Firaun juga. Apa kita buat, kita rasa orang nak tunduk dengan kita. Kita jadi hati kita makin keras. Pasal tak belajar ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Hati kita bertambah keras. Jauh dia bawa kita. Tatap pendirian kita. Lepas tu kita tukarkan pula. Aku solat istiarah ni tadi, aku dapat petunjuk daripada Allah. Kenapa? Kita boleh minum arak, kita boleh tak puasa. Lah, itu bukan petunjuk Allah, Biol. Kau buatlah solat istiarah 30 tahun. Datang dia kata kau dihalalkan kau minum arak, kau boleh buat apa benda pun kau nak buat, semuanya elok bagi kau. Kau dah 30 tahun buat, Allah bagi lulus kau. Itu bukan petunjuk Allah tu. Allah melarang untuk kamu melakukan sesuatu yang Allah lah larang. Lepas tu kau pula tak faham, tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau kata aku dah ibadah banyak, datang dalam ibadah aku, dia kata aku halalkan benda yang haram, aku haram benda yang haram jadi halal. Dia kata macam tu pula. Lepas tu kau termakan pula. Salah. Kalau kau betul-betul kenal diri, kenal Allah, kau tak akan teman. Iblis kau pergi goda lah. Kau bersyarikat dengan manusia-manusia, kau gunakan battalion berkuda ke apa pun kau nak guna pakai. Allah silakan. Sila. Bagi. Dengan anak-anak ke apa kau, dengan apa perempuan ke, kau silakan. Kau bersyarikat dengan dia, kau goda lah. Tapi kau tak boleh goda hamba kau yang kenal aku. Hamba kau yang betul-betul tak ada kekuasaan kau untuk. Itu pasal perlunya belajar mengenal diri, mengenal Allah. Malam saya dah cakap, ada perlintasan yang datang, warid yang datang pada Allah, ilham yang datang, wahyu ke yang datang untuk Nabi ke, untuk wali Allah, tetap dia datang Esa satu. Anzala ala abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak ada bengkok. Tapi bila sampai ke otak kau sekarang, kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan bawa ke kiri, nafsu syahwat, kehendak kau. Lepas tu kau tukar, kau kata ni datang. Lepas tu kau kata, ni biasa datang pada Allah juga. Tengok aku buat. Kau buat tak betul. Yang datang pada Allah tu betul, tapi sampai kat kau tukar. Kau menutupi dengan benda yang tak disuka Allah. Padahal yang datang tu Allah Ta'ala suka. Tapi kau buat yang tak itu lain beza. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa. Tak sama orang mukmin yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia dah tahu kat chip dia belah kanan. Bila sampai turun dia ke kanan, dia pergi ketakwaan, dia pergi manis dia hidup dia. Sentiasa dia menjaga. Pasal dia dah kenal diri, kenal Allah, sentiasa dia jaga kesucian dia. Tapi kalau tak kenal, terap dia pergi ke kiri juga. Lepas tu dia sangka macam dia punya perbuatan tu betul. Dia buat sesuatu tu untuk dipuji, untuk mendapat ganjaran, untuk tu nak syahwat namanya. Bila lakukan ibadah, kalau kena hari-hari baik kan, dia kata dia bersandar kepada ini dapat upah ni. Dia kata bulan Ramadan ni, malam ni bagus ni, 21, 23, 25, kita kena cari ni betul-betul. Dia tak faham maknanya bukan cakap tu tak betul.
Tapi yang nak dicari malam-malam ganjil tu bukan rasa keasyikan kesedapan malam 1000 bulan tu. Keasyikan malam 1000 bulan tu apa? Apa keasyikan tu? Pasal kita tak faham Lailatul Qadar ni adalah malam yang kau dah matikan diri kau, datanglah qadar keasyikan kau dengan Allah. Itu malam keasyikan dengan Allah sebenarnya. Allah kata itulah dia Lailatul Qadar. Tak semestinya, tapi turun dia ni di bulan Ramadan, tapi tak semestinya bulan-bulan lain tak ada. Saya cakap tak semestinya tak ada tapi dia diturunkan di bulan Ramadan. Itu tadi. Tapi tak semestinya bulan lain tak sebab jangan kau menyembah bulan Ramadan kata Nabi. Kalau nak jadi hamba Allah, sembahlah Allah betul-betul, bukan sembah bulan Ramadan, bukan sembah nakkan dapatkan Lailatul Qadar, bukan. Bukanlah saya tak bagi, bukan. Kena faham apa tu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Sebab kita merasakan Allah. Jadi Allah nak nilaikan 1000 bulan sebenarnya besar lagi. Tapi 1000 bulan pun dah cukup besar. Itu 83 tahun. Kita tak sampai tidak umur dia. Tapi malam tu kita kalau dapat, dia punya tu 83 tahun punya. Hebat. Sebab dapat rasakan Allah Ta'ala, keasyikan dengan Allah. Itu tadi. Itu saya Nali kata bagi kami hari-hari Lailatul Qadar. Selagi kami rasa keasyikan dengan Allah tu Lailatul Qadar. Tapi kau terpengaruh dengan pokok sujud yang kau rasa keadaan lain, kau kata tu Lailatul Qadar, sedangkan hati kau tak dengan Allah, tertipulah kau. Tak faham apa yang Allah maksudkan tadi. Lepas tu kenapa Allah Ta'ala kata tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah turunkan malaikatu war roh-roh suci-suci turun. Kenapa dia turun? Dia ada kat atas ya? Apa makna tu? Tanazzalul malaikatu war, tanazzalul turunnya malaikat dan juga para roh-roh suci dengan izin. Apa maksudnya tu? Maksudnya bila kita dah dengan Allah, sekeliling kita berkitar-kitar lah dia dikelilingi kita. Sebab kita dah tenggelam di dalam, tak ada diri kita, baru kita nampak. Dia bukan turun mana pun. Bila kau dah tak ada diri, kau dah dengan Allah, kau akan nampak lah semua malaikat-malaikat tu turun. Sebenarnya dia bukan turun pun, dia dah keliling berkitar kepada kau semua dah. Sebab dia ingat kau ni Tuhan. Memang pun bukan kita dah tenggelam, tak ada. Dia yang akan nampak kita sebagai, maknanya citra ilahi. Citra ilahi. Jadi kita mendapat pancaran daripada Allah direct. Jadi diorang barulah kita nampak malaikat-malaikat tu semua jadi kagum, roh-roh jadi kagum sebab cahaya kita lebih kuat daripada cahaya dia. Sekarang kalau kita ada diri kita, cahaya kita tak ada. Kita matikan diri pam, kita dah tak ada, cahaya Allah aja ilahi. Bukan kita ni Allah je. Macam Nabi Musa nampak cahaya lah. Bila dia tenggelam, dia tak ada. Baru dia faham lah punya konsep yang Allah Ta'ala ajar. Harus mematikan tenggelam, barulah kau tahu bahawasanya diri kau sentiasa diatur oleh Allah. Waktu itulah maknanya engkau menjadi citra khalifah, utusan daripada Allah. Kalau rasul-rasul, kalau nabi-nabi, kalau wali-wali Allah, khalifah-khalifah itu semua gelaran semua. Dan paling tidak kecil-kecil pun kita dapat ni tinggi darjat dia adalah khalifah untuk diri sendiri lain. Tapi kalau kita tak kenal diri, kita tak tahu apa nilai khalifah tu. Siapanya yang khalifatullah? Tadi mana? Siapa tu yang tadi jadi apa? Allah Ta'ala punya. Apa makna khalifah tu? Allah letakkan dalam diri kita. Maknanya baru betul kita ni tadi, kita bukan kita, tapi pangkat kita tu
Khalifatul mana tak ada kesombongan, tak ada keriak, tak ada merasa diri, itu khalifah lah tu. Tapi kalau ada rasa diri, ada sombong, tu bukan khalifah nama dia. Pengganti Allah dia tidak ada ciri-ciri merasa ada diri. Kalau ada masih ada merasa diri lagi, itu bukan khalifah maknanya. Dia masih kena cari jalan. Sebab khalifah ni lebih tinggi dari pemimpin dunia. Ya. Macam Imam Mahdi, dia tu termasuk makna khalifah lah nanti. Nabi Isa dia dah nanti dia turun balik, dia bukan khalifah, dia nabi. Untuk nak menegangkan balik yang dia tu bukan anak Tuhan tu je. Tapi yang masa dia nabi tu masa yang 30 tahun dia angkat gaib. Tu masa tu dia Nabi Isa Rohullah. Sebab apa, bila nanti Imam Mahdi ada, dia pun turun. Bila jadi imam, dia kena jadi makmum. Tetap Imam Mahdi akan jadi makmum. Dia tadi. Tapi dia tetap juga nanti dia juga terpilih juga sebagai umat Nabi Muhammad juga. Memang dia pun nak Nabi dapat jadi umat Muhammad. Untung kita dah tentu umat Muhammad tak hargai sebagai, tak tahu nak nilai. Nabi Isa beruntung dia dapat turun balik di bawah Imam Mahdi, dia dapat jadi umat Muhammad lah dia. Nanti barisan Rasulullah depan, para Nabi, dia pun dekat dengan umat Muhammad ni. Nabi Isa ni tu. Dia punya ranking dia punya apa. Jadi berbalik pada tadi saya cakap tadi, bila kita dah tahu bahawasanya yang dikatakan tadi tanazzalul malaikatu war roh, bukan dia kita nampak malaikat tu turun. Nampaknya macam daripada atas kan, tanazzalul sebenarnya bila kita dah menukar diri kita tadi tak ada, kita tukarkan yang ada hanya dia, nur dia, cahaya citra ilahi dia. Tak ada, kita dah tenggelam. Itu tadi. Sebab kita dah kenal diri, lama-lama Allah sendiri perkenalkan diri dia, binasalah kita. Senangnya Allah nak perkenalkan diri kita kena kenal diri kita. Wa fi'am, tengok rupanya mana ada aku pun. Dalam ni dah ada. Dalam dada ada hati ada nyawa ada roh ada sir ada Nur Muhammad Nur Zat Allah Ta'ala. Dia tak ada aku, tak ada apa benda. Dia asalnya dia juga yang menggerakkan. Dia pasing-pasing nampak macam banyak, kita dah celaru, kita ingat kita. Sebab pasal kita perlu mempraktiskan diri kita. Bila ada ini, bukan perlu zikir berpuluh ribu. Bukan saya cakap zikir tu tak perlu. Tapi ini lebih mahal lagi. Kalau misal katalah kita nak, masa kata handphone ni kita dah tak nampak dah mana ni. Tapi kalau orang zikir 60 tahun la ilaha illallah, tapi dia masih nampak handphone lagi. 60 tahun dia zikir, kan? Kemudian dia nampak handphone lagi, kan? Padahal la ilaha illallah tujuan dia hilang semua, engkau pun tak ada. Tapi 60 tahun dia zikir masih ada. Engkau baca sekali, pandang je, tak payah zikir banyak. Pandang sekali kau tak nampak dah Oppo dah Nokia dah, kau nampak Allah Ta'ala punya alat untuk perhubungan dengan Allah, kan? Allah kita mat. Tak sama dengan orang yang pandang makrifat sekali. Tak boleh yang 60 tahun tadi nak ditimbang berat ni lah. Berat ni lagi orang ahli makrifat ni tadi. Sebab orang ahli makrifat ni dia dah kaji kupas benda siasat. Dia dah dapat tahu wa fi anfusikum, dia dah fikir semua. Kita ni tak ada. Langsung dia angkat pun dia tak mau rasa ada dah. Allah yang angkat, Allah yang rukuk dia. Kalau kita sibuk baca dengan bacaan lepas tu kita mengaku kita yang puji Allah. Tu memang something wrong lah. Maknanya memang betul sesuatu yang salah lah. Bukan saya tak bagi sebut, sebab sebutan kau tu kau buat pengakuan kau yang sebut. Itulah dinama kesyirikan dalam ibadah. Tak maaf, ada orang cakap ni, orang marah saya, dia kata apa, si Haji tak bagi sebut nama Allah. Dalam solat kita ingat Allah je, semua Allah je, bukan kita tak ada. Memanglah. Dan nama solat tu kan saya dah cakap, engkau yang tak faham, solat tu menyambung, tak ada diri engkau. Tapi solat kau merasakan ada lagi dah 20 tahun, 30 tahun kau masih lagi.
Kau jadi imam, kau jadi apa kau tetap rasa kau yang angkat takbir atas. Mana kau masih lagi gagal solat kau tu. Celaka solat kau tu. Neraka wild. Kau solat tinggal dalam keadaan lalai. Apa yang lalai tu? Kau merasa ada diri kau. Kau yang sembah dia. Padahal dia yang menyembah dia. Dia yang bagi kau kudrat. Kau mengaku kau yang sembah dia. Macam mana kau ni? Ha? Ada orang wali Allah. Dia gila kutik-kutik sampah lah apa semua kan. Makan nak makan. Allah suruh makan. Dia tak makan. 3-4 hari pun kadang tak makan pun tak apa. Dia nak makan pun dia tunggu Allah lintas. So makan pun dia makan. Apa yang ada depan dia makan tak. Sampah ke tak apa benda kan. Orang bagi. Tapi kalau Allah tak suruh makan 3-4 hari tak makan pun dia tak kisah. Orang jenis majnun, orang cinta kepada Allah. Dia dapat makam tu tadi. Tapi dia tak boleh kawal diri dia. Sebab yang datang lintasan tu terlalu besar. Dan sedangkan kemampuan dia punya untuk menanggung Android untuk menanggung tu tak kuat. Jadi dia hilang apa tu lah. Tapi tetap dia orang yang wali Allah. Bila time disuruh solat, dia solat lah. Kenapa kau ni solat orang awam macam? Kau solat tak baca niat. Baca niat dulu. Dia kata, kenapa aku nak kena baca niat tak? Dia pun gurau-gurau kan. Dia orang tak betul lah. Dia jawab balik. Engkau baca niat buat apa? Dia kata. Kita apa-apa kena niat dah. Engkau yang tak betul. Buat apa nak baca niat lagi? Dah kita ni dia. Dia kata. Dah kita ni kita ni tak ada. Kita ni dia. Apa nak baca usolli lagi? Usolli tu maknanya engkau mengaku ada engkau. Sahaja aku. Maknanya engkau nak mengaku aku ada di Allah pula. Engkau yang gila dia kata. Terdiam orang tu. Betul juga Sebenarnya kita dah memang betul pun. Kita ni mana ada. Bila tak ada apa nak perlu niat lagi. Jalan lah terus semua dia lah. Yang berdiri rukuk, yang sebut puji semua dia je. Bestnya duduk kat situ. Tapi bila kau rasa kau ada, kau puji dia, mana ada best? Dia tadi. Sebab kita sangka kita yang punya kalam untuk memuji. Sebenarnya kalam yang memuji itu tadi dia yang suruh sebut. Engkau mengaku engkau pula sebut. Ya Allah, kan lari channel tu. Orang gila tu kata engkau lah yang sebenarnya gila, bukan aku. Terdiam orang tu. Gitu. Jangan kita jumpa orang macam tu pula nanti. Sebenarnya orang gila tu sendiri akan kata engkau lah yang lebih gila lagi. Sebab engkau masih lagi usolli pula. Mana ada orang saya. Kalau orang kata mengapa perlu usolli, kan? Bertanya pada saya. Jangan kau tanya mengapa sekarang ni engkau ni ada ke tidak. Tanya dia balik. Engkau ni ada ke tidak. Kalau kau rasa ada, maka tu kau sebut usolli sebab kau nak yakinkan pada diri kau sendiri. Tapi kalau kau dah tahu kau ni tak ada semuanya dia, apa yang perlu kau nak khabarkan kepada Allah lagi? Kau nak khabarkan apa? Dan dia khabar pada diri dia sendiri. Dia memuji diri dia asyik dengan diri dia. Engkau nak buat apa? Engkau nak cakap engkau lagi. Tersilap benar tu. Tu dah lari daripada tajuk yang sebenar. Tu pasal saya cakap tadi, berusahalah bersungguh-sungguh sampai dapat sedapat. Sebab tak ada sebesar kuman, sehalus kuman pun ada rasa nak ada diri. Usahakan benar-benar. Sebab di situ nanti kita akan merasakan kemanisan dengan Allah. Manis tiada pahit. Berapa kali saya dah cakap, Rasulullah pun bagi tahu. Manis tiada pahit, manis tiada pahit, manis tiada pahit. Bukan. Manis tiada pahit, manis tiada pahit Rasulullah kata. Apa dia manis? Itulah dia. Kau benar-benar mengesakan Allah sampai dinding tauhid, kau akan dapatlah kemanisan dan kau tak akan nak pindah lain lagi. Kau nak Allah, kau tak mau yang lain lagi. Sebab apa? Kau dah tahu tu tempat duduk yang asli kita. Tak ada kita, dia aja. Nak cakap macam mana lagi? Maknanya tak ada, dia aja ada. Itu yang manis, tak ada pahit. Bukan itu, oi nanti kau jadi gila, nanti kau jadi. Tak, itu tempat yang paling sedap. Di situ setelah Nabi dapat tu, Nabi disuruh sampai wa amma bi ni'mati rabbika fa'adhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lahir bapak dia wafat dah. Macam mana tu kan, dalam keadaan umur 6 tahun ke 7 tahun ibu dia tercinta Siti Aminah meninggal. Jadi semua tu tadi dia jadi anak yatim. Fa amal yatima fala taqhar wa amasaila fala tanhar. Mana anak-anak yatim kau jangan, maksudnya Rasulullah jangan kau. Dia tu dia berebut-rebut nak membela setelah wafat bapak ni. Mak dia pula. Last sekali siapa? Mak dia dah meninggal, lepas tu berebut-rebut. Akhirnya Allah Ta'ala kata aku yang berhak jaga. Tu maka tu sekarang ni yang jaga siapa? Bukan, yang jaganya Rasulullah. Allah Ta'ala. Bidadari nak jaga, malaikat nak jaga. Allah sendiri yang mendidik akhlak Nabi Muhammad SAW setelah wafat mak. Sebab ya kita ada mak bapak je. Yang datuk lain dah cerita. Kan? Datuk bela dah kira lain. Itu dia panggil kalau mak bapak meninggal dah anak yatim dah. Apalagi mak meninggal. Rasulullah Ta'ala kata jangan kau keraskan orang. Ini aku jaga dia. Pak amal yatimah. Jangan kau apa-apa keraskan dia sebab aku yang berhak jaga dia. Wa amasa ila falatan. Jangan. Itu semua urusan aku yang pada diri 100% aku yang bayangkan Rasulullah SAW tadi. Dia punya orang kata Allah nak muliakan dia tadi kan dengan perjalanan hidup dia yang sungguh. Daripada mata kasar kita tengok pun, ya Allah, lahir bapak meninggal. Baru nak kena sayang mak tadi kan 6 tahun dia, mak meninggal pula. Kita kan dua harapan kita, mak dengan ayah. Datuk ni dah kira lain, jauh kan. Itu yang Allah sendiri yang itu pasal Rasulullah SAW dia mendapat wa amma bi ni'mati rabb. Dia dapat dasar Allah yang didik dia. Tentulah dia dapat nikmat yang paling besar adalah dengan Allah. Dia wafatkan bapak dia, nikmat yang best besar tak dapat. Mak dia tak berapa dia nak faham nikmat lagi dengan mak. Dia last sekali Allah bagi nikmat yang paling besar. Apa dia? Nikmat dengan aku yang didik dia. Jadi kita bila belajar mengenal diri, mengenal Allah ni, nanti kita bila dah wafi anfusikum, tengok diri, kenal diri, lama-lama Allah sendiri yang mendidik kita, mengenal kita. Tu yang best tadi. Tentu kita akan berasa nikmat hanya dengan Allah. Kita olahkan kalau sedap teo halia ni, sedap rasanya tu kita pulangkan. Engkau lagi sedap ya Allah. Sebab Allah yang didik kita. Siapa yang didik kita? Allah. Setiap sesuatu nikmat tu jangan kita berhentikan pada nikmat tu. Kita berhenti kepada siapa yang menciptakan nikmat. Engkau tu lagi menampak keindahan saya cakap. Indah memang indah tambah ni, tapi engkau yang ciptakan ini lebih kita tukarkan. Kalau selagi kita tak faham tu, memang kita sampai bila kita nampak benda-benda ni, kita berhenti kat benda-benda ni. Semalam ustaz tu cakap, Wadud dia kata dia buat rumusan semua di dalam tu. Semua segala nikmat ada dalam tu. Yang nikmat dia tak nikmat tak kira lah. Dan dia kena hilangkan semua. Tu semua di bawah kuasaan. Yang ada hanya kekuasaan. La ilaha illallah. Dapatlah dia. Kejap dia dapat. Orang tarikat berpuluh ribu lah. Berbelas tahun tak dapat lagi hilang. Masih ada ganggu lah. Tapi dia sedap dia. Dia buat satu rumusan gitu. Hilangkan aja. Semua ada dalam tu hilangkan. Yang ada hanya. Sebab itu semua tak ada daya upaya. Semua atas dia duduk. Kita pun tak ada daya hilang. Nampak tak? Nampak? Kalau Allah nak tunjukkan, kan? Mudah. Tapi kalau Allah tak mau tunjuk, kau macam mana pun, kau akan memprotes. Orang lain semua dah dapat, malu. Kesian dia tengok semalam. Orang lain semua dah dapat dah. Tapi dia masih lagi tak dapat. Masih soalan-soalan yang maknanya dia ulang-ulang. Soalan tu yang maknanya dia masih tak faham lagi. Kesian saya tengok. Jadi saya kata tak apalah, teruskan juga, tak apa. Saya tak marah, saya tak apa. Mana kita ada sifat-sifat mazumah lagi yang kita masih lagi Allah tak nak bagi. Bukan Allah tak nak bagi gitu.
Pasal Allah kata masih ada lagi yang tak selesai. Engkau masih ada rasa diri lagi, memang kau tak akan boleh dapat benda. Minta maaf, jangan salahkan Allah. Allah tu tahu. Kalau dia bagi ada benda batil, mana boleh. Wala talbisul haqqa bil, mana boleh campur benda yang hak dengan batil. Jadi buangkan dulu kedirian kau sampai kosong, sampai suci bersih, baru Allah menjeritlah minta kepada Allah. Kalau sekadar kau masih kita dapat, kau tak nak tengok dalam diri kau apa punca dia, tak boleh. Allah pun suruh tengok, kenal diri. Kenal diri, wa fi anfusikum, tengok dalam diri kau. Kalau kau masih lagi tak tengok betul-betul, maknanya kau masih ada diri lagi. Tapi kalau kau tengok betul-betul, tak ada aku punya. Hidup dia bagi ni semua aku, ujung rambut, ujung kaki dia punya. Tak ada apa benda. Nak kata pinjam mana boleh. Bolehkah aku ganti balik kalau ada pinjam? Allah pun tak ada istiharkan dia bagi kita pinjam hidup ni. Cuma hidup ni dia kata untuk kau nak nunjukkan 100% aku yang ada. Bukan aku nak suruh ganti, dan bukan juga aku suruh kau kumpul-kumpulkan amalan banyak. Maknanya aku nak tengok ahsanu amalan tu, iaitu macam mana kau mengolahkan setiap skrip-skrip yang aku turunkan. Engkau mengakui dan kau tak berbalah, ini skrip engkau, ini kudrat engkau, ini engkau punya ketetapan, ini engkau punya perbuatan. Itu tak nampaklah. Itu ahsanu amal. Itu ahsanu amalah. Yang kita salah faham ahsanu amalah, kita buat ibadah banyak pula. Bukan saya kata tak boleh, tapi kita sandahkan nanti dengan amalan kita. Kena macam yang Rasulullah cerita 60 tahun ibadah, dia kata amalan dia yang boleh masuk syurga. Nyaya dah. Nabi bagi tahu nyaya dia, jangan sampai gitu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Saya bukan menakut-nakutkan supaya jangan buat ibadah, tapi saya suruh faham dulu. Tapi kalau kau tak faham, teruskan juga ibadah. Bukan saya suruh berhenti. Saja kata tak faham ni, kita jangan ibadah. Bukan, ibadah jalan terus. Tapi kau kena kukuh cari ni, macam mana pun kau kena cari. Nanti kalau dah banyak ibadah kau susah nak percaya benda ni. Betul saya cakap. Nak seolah-olah kau kata nanti benda ni aku dah cukup amalan, buat apa nak perlu nak kenal diri, kenal Allah lagi. Aku hidup dah lama, dah 80 tahun, 90 tahun. Ibadah aku dah banyak. Keluar masuk pergi tabligh lah, pergi mana-mana cerita bab agama ni. Aku dah amalan aku dah banyak, buat apa? Datang iblis pun kipas, memanglah kau dah banyak. Tempat kau dah selamat, buat apa kau nak perlu jumpa si Haji, kenal diri, kenal Allah, nak pergi belajar ni? Tengok kena tipunya tadi kan. Bila sampai nanti di pintu syurga, sejengkal lagi nak masuk, Allah suruh keluar. Soal dia, baru kau tahu rupanya setiap 80 tahun kau buat ibadah, itu rupanya semuanya daripada rahmat Allah. Tak ada orang masuk syurga disebabkan amal perbuatan baik, dia kata Nabi. Engkau pun sama ke ya Rasulullah? Ya, aku pun sama. Tapi apa yang menyebab masuk? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Engkau tak ada apa benda. Kalau disuruh kau buat solat 50 tahun, itu semua atas dasar rahmat dia. Kasih sayang dia. Kalau tak ada kasih sayang dia, kau nak berdiri pun tak boleh. Kau sangka ni kudrat berdiri kau punya ya? Qiyamuhu binafsi engkau ke? Tak ada. Kau tak ada apa, nafas tak ada apa, tak ada, semua nafas kau semua hak Allah Taala. Nafas kau naik turun tu semua dia yang naikkan, dia turunkan. Tu pasal tengok dalam diri, betul-betul tengok. Sampai kau nanti tak ada. Betul lah, aku ni tak ada apa benda dah, kosong. Baru datang original masuk, baru kau menyaksikan dia aja. La ilaha il, baru betul. Sekali kau sebut, bila-bila kau pegang. Bukan banyak kau sebut, tak pegang-pegang dalam tu. Kebanyakan tu. Jadi kita tertipu dengan banyak bilangan perkataan. Bukan saya tak bagi sebut. Kau banyak bilangan betul, tapi dalam kau kena faham lah. Sekarang kau banyak bilangan, faham tak? Lepas tu kau tertipu, kau rasakan kau dah faham. Mahdi. Rupanya kau pergi berkenalan dengan Mahdi pun tak pernah sekali pun. Bila dah depan dia, dia tak tegur kau, marah pula dia. Jangan. Kita manusia, biarlah Allah Ta'ala kata manusia ni sendiri pun, insan tu sendiri pun dah mulia lah. Sebab dia tahu insan ni, Adam ni, dia tahu dia ni tak ada punya apa-apa. Adam ni maknanya insan. Adam tu maknanya lah. Makna Adam tu lah, tak ada. Kita ni manusia sebenarnya tak ada.
Ini kan kau ada kaki, ada mulut ni kau cakap. Si Haji ni biar betul ni. Dia kata dia tak ada pula. Tapi ni mulut dia ni. Ni dia bercakap tadi. Lah, tukarkanlah. Kalau ni tak ada, yang ada kalam Allah. Mengapa kau mengaku kau ada kalam? Itu tadi. Engkau ni atas yang disuruh kau bercakap ni, atas datang rasa kehendak dia yang suruh cakap. Tapi bila kau tak kenal dia, tak kenal Allah, kau ikutkan tadi nafsu syahwat kau rasa engkau tu nafsu syahwat tu, kau rasa engkau. Bila kau rasa engkau, dah mula kau dah buat pengakuan tu. Bila lah buat pengakuan, kau tadi dah mula terjadi sifat-sifat dia panggil. Kalau pergi kepada munafik, kalau pergi pada kufar, kalau pergi kepada musyrik, mensekutukan Allah. Semuanya jalan tu jalan kebatilan. Tapi kalau kau belajar kenal diri, kenal Allah, dia pergi ke kanan, dia akan jadi ketakwaan. Dia tetap tak akan merasa diri. Dia tetap ketakwaan. Taat apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab itu semua daripada bukan kita. Olah-olahkan supaya diri kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Kita bukannya makna kehidupan ni bukan untuk kita maknanya nampak sesuatu nikmat yang kita punya target. Target kita bukan syurga. Target kita bukan jauh daripada neraka. Target kita wa ila rabbika farghab. Apa pun kita dengan kita jangan dia merasa diri. Itu arti raghab tadi. Surah Insyirah. Al-Nashrah. Nama surah adik. Di hujung ayat dia kata wa ila rabbika. Fa iza faraghta fansab. Aku bagi semua orang tu ada posisi masing-masing. Bila kita dah selesai urusan tu tadi, maknanya urusan apa ni, memancing ni apa laut. Ini apa ni, pekerja petugas apa ni, askar. Ini cikgu. Ini bagian penjaga. Ini bagian urusan rumah tangga punya apa ni. Ini urusan apa ni, mengajar. Ini urusan, semua ada urusan masing-masing. Itu dinamakan wa ila apa ni, faiza farahtafan. Itulah posisi dia kata. Posisi yang Allah bagi tu jangan dipertikaikan. Allah dah bagi posisi dia. Berbagai-bagai posisi Allah. Tapi macam mana pun kita jangan, dia pekebun ke, dia hutang apa, sapu sampah ke, dia raja ke, dia menteri ke, itu jangan kita risau. Posisi tu Allah bagi, itu kita jangan risau. Apa pun dia bagi bagus selagi kita wa ila rabbika far, selagi kita betul-betul dengan Allah. Ada tuju harapan kita Allah. Tak kira kau sapu sampah ke, kau apa pun, kau tinggi macam mana pun, engkau dah dapat, tu paling mustahak sekali. Pangkat yang paling mustahak jadi dia aja kau rasa. Kau rasakan dia aja. Tapi kalau kau pangkat kau tinggi, raja ke, tapi kau tak ada ni, Allah Ta'ala kata kau serugi-rugi. Makna dia menyangka dia tu posisi yang dia bagi tu, dia ingat Allah sayang dia, padahal dia tertipu kat situ. Jangan sampai kita, Rasulullah peringatkan kita. Jadi bila kita dah dekat dengan, kita kenal diri, nanti bila dah kenal diri sungguh-sungguh, pasti Allah akan datang perkenalkan diri dia, dan di situ kita tak ada was-was lagi. Kita akan tak ada syak lagi, tak ada zon lagi. Kita akul yakin sebenarnya Allah je. Kita tak mahu ada rasa diri kita. Setiap langkah kita bergerak, kita rasa dah Allah yang gerakkan. Setiap ke mana kita nak pergi, kita tahu Allah yang suruh. Setiap apa terlintas, suruh sedekah pada orang ni, stop, kita cepat bagi. Kita takut lintasan tu datang cepat, jadi takut kita lambat-lambatkan. Terus kita bagi. Dia suruh bagi, padahal orang tu tak ada cakap pun, tapi terlintas dalam tu cepat. Kita rasa kena bagi ni. Tapi kalau kita nafsu syahwat, dia pergi lambat, dia kata nantilah, itulah nafsu syahwat ni kan, tak apa, dia ada duit tu, lama-lama tak jadi bagi. Tapi kalau kita kenal diri, kenal Allah, cepat kita nak taat tadi. Takwa kan, cepat kita taat, kita tak nak lama-lama. Itu tadi. Itu skill dia tadi. Dia level dia tadi, semalam saya ada cerita ni, saya tambah tu level yang pertama. Makna dia punya apa ni, dalam ni ada berapa boleh tahan Android dia, katalah 40 kan, 64 contoh je. Kalau 64, maknanya yang nak masuk ni lebih daripada 64. Menanggung, dapat menanggung tak? Tak dapat menanggung, tu jadi macam Said tu.
Tapi dia bersih, tetap bersih. Pasal dia belajar kenal diri, kenal Allah, dia faham. Dia dah kenal Allah, Allah perkenalkan. Tapi Allah bagi besar kat dia. Jadi jangan kita hina dia. Memang Allah tu jadi dia jadikan manusia gitu. Dia punya 64 apa nama dia? Android dia 64. Dia punya Allah nak bagi tu 1000. Jadi dia tak boleh kawal diri dia. Makan ke minum dia tak boleh. Kadang-kadang 4-5 hari tak makan pun. Tak mati pun. Tapi apa Allah suruh makan, dia makan. 10 pinggan dia boleh makan. Orang pun ketawakan dia. Padahal tu Allah lindungkan orang-orang suci macam ni. Dia majnun. Dia majnun yang jenis dia tak boleh nak. Sebab kemampuan nak menerima tu dia. Tu level yang pertama. Wali Allah yang jenis ni. Tu jaga-jaga orang macam tu Mulut dia tu kan, kalam dia kalam Allah. Walaupun dia macam tu, jangan kita hina dia. Cari jumpa orang macam tu, duduk baik-baik. Yang kedua ni, dia agak tinggi sikit. Dia sedap-sedap je. Dia punya ni kata 1000, yang Allah masukkan juga 1000. Balance je level dia. Yang warid yang datang, lintasan yang datang, ilham yang datang, wahyu yang datang 1000, dia pun mampu, ketahanan dia Allah bagi 1000. Jadi dia boleh sampai borak-borak ni kan, benda tu boleh datang, dia tak ada kejutan. Kalau yang tadi kejutan manjang je, yang level pertama tu kan. Dia tak nampak orang dah, tak peduli lah. Dia buat hal dia dengan Tuhan dia. Dia tak boleh kawal. Yang kedua ni boleh kawal. Sebab 1000 ketahanan dia, 1000 Allah bagi. Dia balancing. Jadi dia boleh kawal lagi. Dalam dia boleh bercakap-cakap ni, cuma ada kejutan sikit dia. Kejutan macam mana? Tiba-tiba dia terdiam, dia terpandang. Jadi orang perasan kenapa? Sikit lah. Dia terkejut, dia nampak lintasan maknanya yang original tu datang. Kadang-kadang dia terkejut. Kadang-kadang aja. Tu yang balancing. Yang ketiga ni bahaya ni. Ni para nabi punya ni. Borak macam ni biasa je. Macam tak ada apa kita nampak. Tak ada apa benda dia ni. Tak? Tapi dia menerima macam-macam. Dia boleh berapa banyak pun dia boleh tampung. Pasal dia punya gig dia makin membesar. 1000, besok 2000, 3000. Jadi yang turun tu 1000 dia boleh layan biasa je. Ilham ke warid ke apa pun. Yang datang tu wahyu pun dia boleh. Sebab dia dah terbiasa dapat yang paling besar. Mangkuk dia dah paling besar, membesar lagi dia dapat gitu. Ujian dia besar kan. Jadi dia boleh menanggung besar mana. Tu para Nabi Rasulullah SAW kan, dia boleh jauh lagi pandangan dia sampai 1400 tahun tu dia boleh tahu nanti akan datang macam mana. Dia boleh berita-berita apa pun dia tahu dulu. Macam Nabi Hidir, dia tahu dulu apa orang ni macam mana, kesudahan dia ahli syurga ke ahli neraka ke, dia dah tahu. Nabi Hidir dah tahu dah. Pasal yang datang kat dia tu dah bagi tahu, dia boleh menampung. Dia boleh duduk kat Rakim. Rakim ni maknanya satu tempat yang bertulis apa pun semua dia bertulis. Dia Rakim, batu bersurat yang dah bertulis seseorang tu punya. Nabi dia dah dibawa ke situ tempat. Perjalanan hidup orang tu daripada A sampai Z semua dia tahu. Batu bersurat. Batu bersurat. Itu surah Kahfi kan. Apa macam mana ayat dia? Bukan. Itu doa dia. Kau tengok. Nanti tengok balik ya. Dia kata Rakim kan. Rakim tu sebenarnya batu bersurat. Batu dia bersurat tu maknanya Allah dah pahat kat batu tu. Dah memang ketetapan. 10,000 ke 50,000 dulu tahun pun dah memang dah. Itu dah skrip Allah Ta'ala. Skrip tu pasti akan macam syurga neraka lah. Kita kata ya Allah tolonglah jangan adakan mana boleh. Aku dah ketetapan aku. Dah aku suratkan. Aku siapkan neraka jahanam tu pasti kepada dia dan kalangan jin banyakkan dan manusia. Jadi kau tak boleh minta pada Allah supaya syurga ni syurga neraka tak ada. Tak boleh. Dia tetap Allah jadikan tu memang dia punya skrip tu gitu. Yang kau minta pada Allah suruh hilangkan. Sebenarnya bukan yang sebenarnya maknanya yang kita minta betul-betul kita ni dengan Allah lah. Kita dengan Allah tu sebenarnya kita tak ada lah risau syurga neraka tu.
Itu maksudnya. Itulah perjalanan hidup kita ni akan bertambah indah bila kita tetap kukuhkan diri kita ni, selalu minta Allah teguhkanlah ya hati aku tak kuat ya Allah, lagi ke depan ni lagi aku nampak perjalanan aku makin sulit. Kenapa perjalanan makin ke depan makin sulit? Sebab apa? Sebab banyak benda-benda yang kita makin lama makin kita cintai. Itu pasal saya cakap tadi, kikiskanlah pelan-pelan kecintaan pada makhluk ni. Sebab saya dah bagi tahu, Sayyidina Ali kata maut ni kalau bayang-bayang tu dekat dengan kita, maut ni lebih dekat daripada bayang-bayang. Bila-bila je dia bayang-bayang mana kita pergi ada, tapi dia lebih dekat daripada bayang-bayang. Sayyidina Ali itu. Jangan jadi kita ni, kita kena selalu sungguh-sungguh